Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehati sejiwa. Yang berbahagia Datuk Seri Dr. Ismail Baka, Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Yang berbahagia Datuk Muhammad Salihuddin Hassan, Timbalan Ketua Setiausaha. Dan yang berbahagia Encik Badrul Hisham, Timbalan Ketua Setiausaha. Yang berbahagia Tan Sri Dato' Haji Zainal Dahlan, Pengurusi Lembaga Pertubuhan Peladang. Yang berbahagia yang menjadi host pada kita hari ini, Encik Ahmad Rudin bin Hussein, Pengurusi Nikmat. Dan sahabat karib beliau yang berhormat Datuk Seri Haji Saiful Bahari bin Syuhim, Pengurusi Nafas. Pada rakan-rakan pengurusi-pengurusi bagi berbagai agensi, ketua-ketua jabatan dalam kementerian, para pemimpin peladang, peternak dan nelayan, mereka yang akan menerima anugerah peladang, peternak dan nelayan, saudara-saudari yang dihormati dan kasih sekalian. Pertamanya saya ingin merakamkan ucapan kepada semua yang berada di dalam organisasi, dalam kumpulan yang dinamakan peladang, peternak dan nelayan yang berada pada malam ini. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Nikmat yang menjadi tuan rumah kepada perjumpaan yang kita panggil Convention Peladang, Peternak dan Nelayan yang diadakan sempena dengan apa yang kita sebutkan Maha 2016 yang sudah pun bermula pada hari kemarin, tanggal 1 hari bulan. Hari ini dah masuk 2 hari bulan, esok 3 hari bulan, dan kita berterusan selama 11 hari. Dan saya difahamkan di hari yang pertama pun, waktu hujan lebat, orang bersesak untuk masuk ke dalam pameran Expo Maha kita di Maib Serdang, sehingga terpaksa queue selama 1 jam. Dikatakan sambutan Maha kali ini lebih hebat daripada yang lawas. Sudah tentu saya percaya bahawa kegairahan kita untuk melihat Maha pada kali ini lebih hebat kerana bukan kementerian yang hebat, tetapi yang hebatnya kerana terdapatnya semangat, kesungguhan dan apa yang disebutkan saya passion, ataupun mereka yang benar-benar menjiwai apakah yang disebutkan dalam yang kita sebutkan sektor agro makanan. Saya berbincang dengan Datuk KSU tadi, saya kata kalau boleh pelan-pelan kita cadangkan nama kementerian ini Task Force Kementerian Pertanian. Sebab kemana-mana saya pergi, kalau saya ke Indonesia, kalau saya ke Thailand ataupun negara Eropah, kalau disebut pertanian termasuk kelapa sawit, getah. Tetapi yang berada di depan kita ini khusus pada mereka yang berada di dalam dan memperjuangkan satu sektor yang sangat penting untuk negara, iaitu sektor mengeluarkan makanan atau kita sebutkan agro makanan. Dan sebab itu Maha adalah merupakan suatu pertunjukan terbesar dan terhebat yang menggambarkan gigih, jerit, perik,
jatuh, bangun, panas, basah, untung, rugi. Mereka yang berlari dan mereka yang merangkak dalam memberikan apa yang diperlukan oleh rakyat dan negara kita, yaitu makanan yang mencukupi untuk rakyat. Dahulu saya berkata bahawa, saya ulang sekali lagi, selalu saya katakan bahawa untuk mengukur kekuatan sesebuah negara, jangan kita hanya mengukur dari segi berapa banyakkah aset kereta kebal, kapal selam, jet berjuang yang ada pada negara. Tetapi yang pertama sekali untuk dilihat kekuatan sesebuah negara ini, kalaulah negara ini dikepung, berapa lama kita boleh bertahan dari segi makanannya terlebih dahulu. Maka saya katakan bahawa sebenarnya pejuang hero wira yang tidak didendangi bagi kekuatan sesebuah negara itu ialah orang yang mengeluarkan makanan, dan mereka itulah terdiri pada peladang, penternak dan nelayan yang berada di dalam negara. Sebab itu, kalau penghasil ini terdapat dua organisasi besar, satu nafas dan satu nikmat. Nafas bertanggungjawab kepada peladang, penternak. Mereka keluarkan ayam, mereka keluarkan padi, membekalkan baja yang mencukupi, memastikan buah-buahan kita dapat kita hasilkan. Dan nikmat, kalau saya katakan bahawa ada beras saja, ada buah saja, hidup tak ada nikmat kalau tidak ada ketam, udang, ikan, soto. Dan alhamdulillah hari ini kita ada daging, kita ada ayam, kita ada nasi, ada juga ketam, ada juga udang yang disediakan untuk kita. Nikmat tu bertambah kerana ada semua ini. Sebab itu, convention kita ini adalah merupakan convention yang penting untuk kita melangkah selepas ini apa yang nak kita tonjolkan. Saya katakan bahawa saya tidak mahu kali ini kita berkonvention kerana ya, waktu mahal kita kena ada convention. Kita duduk-duduk, makan-makan, kita bincang-bincang, lepas tu kita keluar pergi tengok mahal. Saya katakan bahawa convention kali ini bukan sekadar untuk kita berbincang tentang bagaimana mengeluarkan kaedah yang terbaik, sistem pengurusan yang terbaik, teknik dan teknologi yang baru yang perlu kita pelajari. Kita dengar pandangan-pandangan kita bagaimana menguruskan persatuan kita, dan mendengar pandangan-pandangan profesional dan sebagainya. Tetapi yang paling penting saya katakan bahawa saya nak peladang, penternak dan nelayan dan dua organisasi yang kita ada ini, bagaimana untuk kita menjadikan peladang, penternak dan nelayan ini sebagai suatu movement, suatu pergerakan. Movement ini adalah merupakan movement massa, movement rakyat, movement orang ramai, pergerakan yang boleh menggerakkan rakyat dalam negara kita. Dan movement ini bukan soal pekerjaan kita, pendapatan kita. Pendapatan itu datang secara otomatik. Tetapi saya sebutkan movement ialah bercakap bahawa dalam negara kita tidak ada apa yang lebih penting melainkan makanan yang mencukupi untuk rakyat. Jadi orang kata, ya sebab makanan mencukupi kita kena berniaga, kita jadi usahawan. Bukan sekadar itu. Memastikan negara kita cukup, malahan berlebih, makanan adalah suatu perjuangan. So itu selalu saya katakan, kalau movement ataupun pergerakan mesti mempunyai
tiga perkara yang penting. Setiap movement, pergerakan yang mempunyai organisasi. Apa organisasi kita? Kita ada nikmat, kita ada nafas. Berapa anggota nafas? Ada 800,000. Berapa anggota nikmat? Ada ratusan ribu. Kita ada jutaan. Ahli kita ada. Organisasi kita ada. Kita ada di peringkat kebangsaan, peringkat negeri, peringkat kawasan. Kita ada cawangan kita ada kepimpinan di semua peringkat. Ini salah satu daripada asas penting kepada mana-mana movement. Dan perkara yang kedua, dia mesti ada program. Kalau saya katakan MAHA merupakan sebahagian daripada program kita, mendidik, mengajar macam mana menjadi nelayan yang lebih baik daripada nelayan yang dahulu adalah program kita. Bagaimana untuk menguruskan PPK kita menjadi sebagai koperasi dengan berbagai aktiviti, membantu mereka dan sebagainya. Ini program kita. Tetapi yang lebih penting saya katakan ada tiga perkara bagi sesuatu movement ataupun pergerakan ini. Organisasi pertama, yang keduanya programnya, dan yang ketiga yang paling penting ialah ideologi. Apa dia asas perjuangan? Dan saya katakan asas perjuangan yang paling penting sekali. Bagaimana untuk menjadikan Malaysia sebuah negara agro makanan, cukup untuk rakyatnya. Dia boleh menjadi sebuah negara yang boleh menakluki negara lain dari segi penguasaan makanannya. Kalau Amerika menakluki negara kita, bukan dia menakluki negara kita dengan kereta kebangnya, tetapi dengan Kentucky Fried Chicken, dengan McDonald's-nya, dengan Coca-Cola-nya, dengan Starbucks-nya. Banyak lagi saya sebutkan tadi. Kalau Jepun dengan sushi dan sashimi-nya, kalau Thailand dengan tom yum-nya, apa dia? Tom yum, tom kha, macam-macam tom. Malaysia apa dia? Yang kita perlu takluki. Kita kuasai negara kita dan kita perlu takluki orang. Makanan kita, asam kita sampai setakat mana masa asam kita? Sate kita sampai ke mana? Ataupun perlu kita cipta apa-apa yang dikaitkan dengan makanan kita, dengan rempah kita, dengan cara hidangan kita yang boleh kita menakluki orang. Yang ada di Australia, di Jepun, di Korea, di Amerika. Ini adalah Malaysia. Siapa yang nak membuat ini tanpa kekuatan yang ada di kalangan peladang, penternak, petani, nelayan kita? Jangan kita katakan kita boleh menakluki negara orang lain. Di airport kita pun, lapangan terbang, saya selalu berulang kali saya katakan, mana produk kita? Kita dibanjiri dengan coklat-coklat daripada Switzerland, daripada Belgium. Honey kita dibanjiri honey ataupun madu daripada Australia, daripada New Zealand, Malacca dan sebagainya. Saya katakan satu masa nanti perjuangan Pak Sabri untuk pergi seantero negara kita tentang, hey, kita ada lagi satu madu yang lebih baik daripada Malacca, madu-madu yang lain, yaitu madu keluluk keluaran tempatan rakyat Malaysia yang baik lagi daripada yang lain. Seorang yang boleh berjalan selama 55 hari, 2000 kilometer lebih, berjalan dengan berbekalkan kekuatan madu keluluk setiap hari. Saya katakan bahawa Malaysia ada orang yang hebat kerana produk hebat yang ada di Malaysia sahaja. Tempat lain ada tetapi tak dibangunkan sebaik Malaysia.
kita nak jadikan ini adalah antara perkara yang kita nak ekspor dan kita nak menakluki negara orang lain dengan produk-produk seperti ini. Supaya kita katakan, ya, madu kelulut superfood Malaysia. Scientific studies mengatakan dia mempunyai kandungan antioksidan 10 kali ganda lebih baik daripada madu biasa. Dan kita nak tanya, apa lagi? Dan ini adalah perjuangan yang mesti kita hasilkan dan mesti kita keluarkan. Kalau kita katakan bahawa ikan kita, ya, kita boleh keluarkan berapa banyak, 100%, tak cukup. Campur aquaculture, kita boleh ekspor, tetapi bukan sekadar ekspor ikan, udang, ketam, sotong kita, tetapi masakan dia bagaimana yang dihasilkan oleh orang Malaysia, yang dikatakan masakan yang boleh menakluki. Begitu juga yang lain-lain. Saya katakan bahawa kita bukan sekadar negara mengimport, menerima apa yang dibuat oleh orang lain. Kerana mengimport maknanya kita ditakluki, mengekspor artinya kita menakluki. Sebab itu saya katakan, untuk mempunyai pemikiran sebagai pemikiran movement, penggerak ini, saya rasakan bahawa di dalam Maha pada kali ini kita akan dapat melihat wajah-wajah yang berbeza daripada, insya-Allah, daripada Maha ini. Yang paling penting saya katakan bahawa menggerakkan sektor agro makanan yang menjadi pejuangnya mestilah terjadi pada anak-anak muda. Dan pada hari ini saya melihat sebahagian besar daripada mereka yang menjadi penggerak pada movement yang saya sebutkan tadi, saya dapat lihat wajah anak-anak muda yang begitu ramai. It's very important. Macam-macam ada anak muda yang buat jagung, anak muda yang buat ikan, anak muda yang buat ternakan, semua. Saya bersalam seorang-seorang tu, saya tahu ni peternak ataupun yang pegang jawatan saja, saya tahu, tangan saya tahu. Kalau kasar kena main golf lain, kasar pedang cangkul lain. Saya dapat tahu perkara ini. Tetapi di Maha nanti kita akan dapat lihat lebih kurang dekat 7-8 ribu orang anak muda yang berkhemah di Maha. Terdapat lebih kurang 2,000 anak-anak muda daripada UPM akan menghulurkan tenaga mereka menjadi volunteers, menjadi sukarelawan untuk bersama Maha pada kali ini. Dan Maha pada kali ini kita gabungkan bukan sekadar untuk orang tua, orang kampung, orang desa, orang yang datang dan ingin menzahirkan melalui sokongan mereka kepada orang yang berjuang dalam bidang mengeluarkan makanan ini, melalui artis, penyanyi, pemuzik. Malam esok ada wali band daripada Indonesia datang. Saya tak tahu apa lagu dia, tahu tak lagu? Siapa boleh nyanyi? Boleh nyanyi orang? Lagu yang saya tak tahu. Ya? Tetapi lebih daripada itu, bukan saja daripada negara jiran, sebab movement ini mesti bersifat merentasi, sempadan daripada tempat lain, tanpa mengira bangsa, agama, bahawa kita sama-sama ingin menghasilkan makanan. Kita berkata bahawa mesej tentang makanan daripada animasi seperti Upin Ipin ada sama, supaya kali ini Maha bukan dilihat untuk ajar anak-anak muda supaya minat pertanian ni, terpaksa dipaksa oleh orang tua untuk, hei anak dia tak tahu, anak dia jadi doktor, anak dia jadi engineer, anak nak duduk dalam aircon. Tetapi kalau kita pandai mengubahnya, saya katakan Upin Ipin sebagai contoh, iaitu
anak akan mengheret ibu bapanya untuk datang ke Maha dan bangga sekiranya satu masa nanti dia menjadi petani moden, nelayan moden dan penternak moden seperti yang ada pada sebahagian dari kita. Tak ada rasa kata bahawa saya petani je. Kita tengok di negara-negara maju, petani itulah orang yang dikagumi. Rumah peladang itulah rumah yang lebih besar, indah berbanding rumah-rumah orang yang duduk di kota, di bandar. Kerana dikatakan seorang petani, bukan sahaja petani ini dia bergantung pada pegawai jabatan pertanian nak bagi baja kat dia, nak bagi air kat dia, nak tunjuk ajar. Dia tahu bagaimana membuat keputusan 10, 20, 40 keputusan masa dia nak tanam. Apakah kemasaman tanahnya, pH. Dia tahu waktu bila untuk digunakan bajanya, pengairannya. Dia tahu bagaimana menggunakan jentera, sama ada jentera untuk membajak, menuai, dan dia tahu bagaimana membaiki jenteranya sekiranya jentera itu rosak. Termasuk bot-bot nelayan. Nelayan itu tahu bagaimana membaikinya sendiri. Kerana dikatakan bahawa don't play fool, jangan main-main. Kita bukan petani seperti petani dulu, peladang dulu, nelayan dulu. Kami adalah terdiri pada generasi baru, moden, boleh melakukan segala-galanya kerana kami bangga dengan kedudukan kami sebagai peladang, sebagai peternak, nelayan dan sebagainya. Kami boleh buat keputusan terhadap diri kami sendiri, bukan orang lain yang menentukan masa depan kami. Dan dia tahu bagaimana untuk menghasilkan produknya dengan cara yang paling kompetitif. Ini perkataan yang perlu kita ajar dan ingatkan masa convention. Perkataan kompetitif. Susah nak gerak kompetitif. Kalau katakan compete, maknanya bersaing. Kompetitif, daya saing. Dia boleh melawan tak dengan orang lain. Dia boleh melawan tak? Beras yang kita hasilkan, betul sekarang beras tak berapa cukup kita hasilkan untuk rakyat kita. Tetapi kalau semua orang dah buat padi, beras kita dapat hasilkan 120%. Yang 20% boleh bersaing tak dengan beras siap? Pertama, harga dia. Harga beras kita RM21 lebih kurang. Bukan saya kata yang jual di kedai, harga asas dia dekat kilang 21-22. Maknanya satu tan $2,200, $500. Tapi beras siam $320. Antara beras kita beras siam, siapa orang nak beli kalau harga macam tu? Artinya kalau kita ekspor, kerajaan kena tampung, kerajaan rugi, lagi ekspor rugi. Ini tidak kompetitif. Kena bayar lagi subsidi kerajaan kena bagi. Ini tidak kompetitif, merugikan kerajaan. Kita keluar banyak, bagus, kono, tetapi lagi banyak subsidi kerajaan kena bagi. Ini tidak menguntungkan kerana wang kerajaan, wang rakyat sepatutnya diguna buat hospital, buat jalan raya, buat sekolah. Maka dilihat bahawa kita petani sebagai petani yang orang kata tidak mengurangkan beban tetapi menambahkan. Bagaimana kita nak memecahkan perkara ini? Kalau kita keluarkan nelayan, kita mampu menghasilkan ikan, dan ikan yang kita hasilkan berdaya saing, satu murah, kualitinya lebih baik. Ikan siam lawan dengan ikan, lawan ikan siam, lawan ikan Indonesia, ikan Malaysia orang nak. Kenapa? Satu murah, yang kedua segar, maintain segar, yang ketiga tak ada pencemaran-pencemaran kerana dia mematuhi semua perkara-perkara yang dikatakan, yang dikaitkan dengan apa yang disebutkan amalan pertanian, amalan penternakan, amalan perikanan yang betul. Dia lebih baik. Dan orang cari ikan Malaysia.
Orang cari jagung Malaysia, orang cari buah Malaysia. Dan ini adalah merupakan movement, memerlukan ideologi, perjuangan. Kerana bila kita boleh bersaing, kita boleh mengekspor, artinya kita sudah menakluki orang lain. Siap menakluki melalui tom yamnya, Jepun melalui sushi, sashimi, makanan Jepun. Kadang-kadang kompetitif ini tak semestinya murah. Makanan Jepun mahal, kedai makan Jepun mahal, tapi orang nak cari Jepun kerana dia ada cita rasa dan ada pembelinya tersendiri. Tak apa, kualiti dia orang nak cari. Tak ada orang makan ikan mentah Jepun yang balik sakit perut, sashimi. Tak ada orang dengan cerita saya balik makan sashimi sakit perut. Sebab dia bagaimana dia katakan bahawa ikan ni walaupun mentah, tetapi dia mesti memenuhi semua piawaian yang cukup rapi. Dan orang nak cari. Kicap ni semua sama. Bagaimana untuk kita menghasilkan? Sebab itu, kerajaan yang baik, ya kerajaan menebas. Kalau orang nak masuk ke hutan, dia tebas. Tapi yang masuknya ialah tentera-tentera. Baru ni kita pergi ke China, kita kata bahawa satu harga kelapa sawit jatuh. Macam mana nak suruh naik? Kerajaan Brunei, kami bawa beli something daripada China, kereta apinya, tetapi China kena beli kelapa sawit kita. Okey, kita beli apa-apa ayam dia daripada China, kita nak China buka balik. Sarang burung kita dulu harganya sebenarnya RM10,000 1 kg. Tak tahu berapa orang yang buat burung balik sini. Lepas tu ada orang yang tak bertanggungjawab, yang mentahnya dihantar sementah-mentahnya, yang kotoran-kotoran sebut nitrat, yang lain tu maknanya najis dia lah. Ada yang nak suruh sarang burung ni betul-betul nampak putih, dia cat. Dia tak kena, dia kata nak laku je, dia cat. Kan sarang burung ni dia kena buang bulu-bulu dia yang bulu burung. Sebab orang Cina suka sangat burung, sarang burung. Ni makanan 400 tahun emperor dulu. Sebab dia kata sebab apa? Sarang burung ni dia panggil burung cinta, dia kata. Sebab burung cinta itu burung ni, kalau dia dah mula ada partner dia punya kawan itu, dia akan bersama dengan kawan sampai mati. Bila kawan tu mati, dia tak lalu makan, dia pun mati. Jadi saya beritahu pada orang wanita, kalau nak suruh suami dia sedia jangan bagi makan ayam sangat, dia jadi macam duduk batuk mana. Sarang burung ni dia ada enzim yang dia punya, kalau dia dah mula bersarang dalam rumah dia tu, dia dapat telur dia tu, dia akan buat sarang. Yang jantan yang betina sama-sama, dia akan buat sama-sama. Siang malam dia keluarkan, ada air dia ada kelenjar, air dia bengkak. Jantan betina, lepas tu bila dah dapat telur sudah menetas, dia sama-sama cari makanan. Kalau dia beri makanan, dia punya timing dia. Kalau 10.59 pagi kena beri makan, besok 10.59. Bukan 10.58, bukan 11.2 minit. Tak ada main lebih kurang. Dan dia akan terus begitu kepada anak sehingga anak dia boleh terbang. Dan kalau ada orang kacau, sebelum anak terbang dia akan lari merajuk, dia tak akan datang dah ke rumah. Dan kalau dia datang balik kerana tuan yang baik tadi, dia akan datang tempat yang sama. Dia ada GPS nak cari tempat yang sama. Sebab itu orang kata, dia tunjuk kat saya, sarang burung ni kalau dia mati 2 bulan 3 bulan tak luput lagi, dia ada, dia punya khasiat dalam badan. Sebab tu ada orang nak cari benda ni. Tapi bila ada orang yang tak bertanggungjawab, hantar sarang yang tak baik, akhir China dia ban daripada Malaysia. Kalau nak buat betul, kena proses, kena bersih.
Nak bersih sarang burung adalah satu perkara yang amat susah. 8 jam, 10 jam duduk bawah mikroskop. Orang jantan memang tak boleh buat. Nak buang cabur bulu satu-satu. Kerja cabur bulu pun kerja yang paling susah sebenarnya. Nak buang satu-satu, kena ambil orang daripada Nepal, orang daripada tempat lain nak buang. Tetapi kita kata beri keyakinan bahawa kita tolong membuat inspection, kita berpastikan kualiti, dia percaya pada kita. Dan bila kita pergi ke sana, dia sudah menyatakan kepercayaan nak membenarkan kembali. Sekarang harga naik RM3,000, RM4,000 kembali. Tetapi pengusahanya kena tahu kita meredah jalan. Kita kata di negara China, orang sekarang ini sedang gila kepada barang-barang dari makanan daripada Malaysia yang bertanda halal. Oh, saya kata ramai ke? Dia ada 60 juta rakyat Muslim di sana. Tetapi sudah ada keyakinan kalau halal dari Malaysia. Ini saya bercakap dengan orang Cina, pengusaha-pengusaha Cina yang bukan Muslim. Dia kata orang Cina, halal maknanya bukan saja dia potong betul-betul, dia bismillah betul-betul, tetapi dia kena bersih. Jadi kalau orang makan ayam yang sudah dipotong betul-betul, daging yang potong betul-betul, yang tak campur betul-betul, dia bersih, dia sihat. Saya kata, boleh bawa keropok? Keropok mestilah halal. Boleh, dia kata, sebab bila nama halal, Malaysia orang nak. Tetapi saya tanya, orang kata nak yang mana? Saya nak 10 kontainer. Dah orang kita dah reti dah nak buat 10 kontainer, macam mana? Untuk hantar sekotak, 2 kotak boleh tak? 10 kontainer, dia dah panik dah, tak reti nak buat apa. Nak hantar rumpai laut kita, saya nak 20 kontainer. Harga boleh kita runding. Nak hantar nenas kita 40 kontainer, macam mana? Sebab itu nelayan, petani ataupun peternak bukan sekadar mengeluarkan, tetapi mengeluarkan dengan harga yang bersaing, kualiti yang bersaing. Dia kena tahu hal-hal yang berkaitan dengan logistik. Nak masukkan kotak yang mana? Kotak yang mana nak masukkan kotak yang besar? Kotak yang besar nak masukkan kontainer. Kontainer mana nak datang rumah dia? Nak guna pelabuhan mana? Dia dah tak tahu. Kerana untuk menakluki, menjadi bangsa penolak, penakluk, menjadi golongan penakluk, dia memerlukan pelbagai kebolehan pengetahuan, kontak, rangkaian perniagaan. Dan rangkaian itu mesti dibina oleh tuan-tuan. Saya tahu saya tak boleh nak dapatkan. Saya tahu kawan-kawan saya ini, kawan saya dikeluarkan jagung dekat Bembus. Yang ini dikeluarkan orang nak nenas kita dekat Johor, tak dekat Johor, ada dekat Kedah pun ada. Ada kawan saya daripada Sabah pun ada lagi. Saya tahu bagaimana nak mengeluarkan. Tiba-tiba orang nakkan serai kerana kita ada rangkaian. Sebab itu dikatakan bahawa golongan petani, penternak dan nelayan yang berhimpun dalam dewan ini adalah keluarga setia kawan untuk kita bina kekuatan negara secara bersama melalui pergerakan yang kita ingin bangunkan. We are creating a movement. Dan sebab itu Maha pada kali ini sama-sama kita lihat Maha yang akan mencetuskan movement, gerakan secara besar-besaran rakyat negara kita. Datuk KSU kata di bawah program Tekun ada tambahan kerajaan lagi. Dulu 200 juta, naik lagi 100 lagi untuk wanita saja pula. Tepuklah tangan wanita. Tambah badan kita lagi. Sebab rekod dari perempuan lebih bagus dari segi pembayaran. Untuk entrepreneur muda lagi, untuk orang-orang muda, tambahan-tambahan kerana untuk menjadikan berjuang atau disebutkan yang berada dalam gerakan movement ini, kita mesti gerakkan anak muda untuk menjadi penakluk, pahlawan negara, bira-bira negara, mesti digerakkan orang muda. Dan orang muda ini bukan sekadar yang bertani, yang mengeluarkan, mereka yang memikir ayam apa yang boleh buat, ayam masak cili, ayam yang boleh dimasukkan rempahnya dalam pack,
Kita akan lihat di Maha nanti gerakan di kalangan mereka yang mengendalikan food truck, caravan. Sebab sekarang ini lifestyle. Dulu kalau lifestyle kedai kopi yang ada standard lah dulu kedai kopi. Ini cakap-cakap kedai kopi. Sekarang ni jumpa kat mana Starbucks. Harga kopi berapa? RM12, RM15 pun ada sejawat. Dulu gila, kopi 20 sen jadi dia RM10, orang tak boleh terfikir. Orang sangka ini lifestyle. Dekat universiti orang bersusun untuk pergi membeli makanan dekat food truck. Food truck pun telah dia buat modify, bukan sekadar caravan biasa sama saja, dia berbagai bentuk. Orang yang menjualnya style, siang dia mungkin jadi engineer, siang mungkin dia arkitek, malam dia adalah pengendali food truck. Orang pergi ke food truck sekarang ini, dan esok kita akan dapat lihat pelbagai food truck yang ada, kerana mereka adalah sebahagian daripada movement dalam sektor agro makanan yang kita perjuangkan selama ini. Sebab itu saya ingin merakamkan ucapan tahniah dan syabas supaya anugerah-anugerah yang kita terimakan di masa yang akan datang akan kita cerminkan dia sebagai mereka adalah pejuang-pejuang. Bagi mereka yang belum lagi terima anugerah, kita akan cari jalan. Anugerah itu adalah sebahagian daripada cara kita menunjukkan penghargaan. Tapi ini tidak bermakna yang tidak terima anugerah itu maknanya dia kurang daripada yang lain. Jangan bimbang. Sebab akhirnya masing-masing yang ada di sini, baik nama dia Siti, baik nama dia Tijah, baik nama dia Mamat, kita kena bina branding kita. Nama Colonel Sanders untuk Kentucky, itu brand dia. Nama Mary Ann, itu brand dia. Saya nak tengok nama-nama brand baru. Nama-nama seperti Pekan, nama Ori Kemaman daripada saya. Itu brand nafas. Saya orang nafas. Saya adalah pejuang nafas. Saya orang nikmat. Saya pejuang nikmat. Saya bangga ada baju saya yang dikaitkan dengan nafas, nikmat ataupun brand yang nak kita bina. Dan ini adalah merupakan antara langkah-langkah yang kita akan bangunkan. Kita akan bina di masa yang akan datang ialah siapa dia champion brand. Dan champion brand champion yang akan kita bangunkan di masa yang akan datang ialah mereka yang boleh menembusi bukan saja pasaran dalam negara tetapi pasaran global, kerana mereka sebagai penampung. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada Nafas dan Nikmat. Terima kasih rakan-rakan daripada kementerian. Terima kasih kepada pejuang-pejuang agro makanan negara. Semoga diberkati dan rahmati pada semua. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Convention Ladang Penternak dan Nelayan pada tahun 2016. Iaitu tema Maha tahun 2016 sebagai simbolik pelancaran gimik perasmian Konvensyen Peladang Penternak dan Nelayan tahun 2016 dengan disaksikan Dev Kehormat. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi kategori individu, Anugerah Peladang Jaya Lelaki. Anugerah Peladang Jaya Lelaki peringkat kebangsaan tahun 2016 dimenangi oleh Tuan Haji Omar bin Sofyan dari Pertubuhan Peladang Kawasan Baganda Tepera. Dipersilakan Tuan Haji Omar bin Sofyan untuk menerima hadiah.
binti Markom dari Pertubuhan Peladang Kawasan Batu Laut, Selangor untuk menerima hadiah. Seterusnya adalah Anugerah Nelayan Jaya. Anugerah Nelayan Jaya peringkat kebangsaan tahun 2016 dimenangi oleh Encik Muhammad Zul Kuarnain bin Ismail dari Persatuan Nelayan Kawasan Kuala Kedah. Persilakan Encik Muhammad Zul Kuarnain bin Ismail untuk menerima hadiah. Seterusnya adalah Anugerah Penternak Jaya. Anugerah Penternak Jaya peringkat kebangsaan tahun 2016 dimenangi oleh Encik Muhammad Haris bin Haji Nordin dari Setiu, Terengganu. Dipersilakan Encik Muhammad Haris bin Haji Nordin untuk menerima hadiah. Seterusnya Anugerah Penternak Ikan Jaya. Anugerah Penternak Ikan Jaya peringkat kebangsaan tahun 2016. Dipersilakan Encik Tan Kritik untuk menerima hadiah. Seterusnya Anugerah Agropreneur Muda Jaya. Anugerah Agropreneur Muda Jaya peringkat kebangsaan tahun 2016 dimenangi oleh Puan Zahrina binti Abu Bakar dari Seberang Perai, Pulau Pinang. Dipersilakan Puan Zahrina binti Abu Bakar untuk menerima hadiah. Bagi kategori kumpulan pula, pemenang akan menerima hadiah wang tunai sebanyak RM25,000 dan sijil penghargaan. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi kategori kumpulan, Anugerah Unit Peladang Jaya. Anugerah Unit Peladang Jaya peringkat kebangsaan tahun 2016 dimenangi oleh Unit Peladang Kampung Saujana dari Pertubuhan Peladang Kawasan Setiu, Terengganu. Dipersilakan Ketua Unit Haji Zainal Abidin bin Muhammad untuk menerima hadiah. Seterusnya Anugerah Kumpulan Tani Komersil Jaya. Anugerah Kumpulan Tani Komersil Jaya peringkat kebangsaan tahun 2016 dimenangi oleh kelompok Padi Permatang Nibong, Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang. Dipersilakan Setiausaha Kumpulan Puan Juliana binti Hasbullah untuk menerima hadiah. Bagi kategori kumpulan yang terakhir, Anugerah Kumpulan Wanita Jaya. Anugerah Kumpulan Wanita Jaya peringkat kebangsaan tahun 2016 dimenangi oleh Kumpulan Pengembangan Wanita Seri Utama Kampung Sungai Nibong, Batu Pahat, Johor. Dipersilakan pengerusinya Puan Fauziah binti Nasoha untuk menerima hadiah. Seterusnya bagi kategori terakhir iaitu kategori organisasi atau swasta, pemenang akan menerima hadiah berbentuk wang tunai bernilai RM35,000 dan sijil penghargaan. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi kategori organisasi atau swasta, Anugerah Pertubuhan Peladang Jaya. Anugerah Pertubuhan Peladang Jaya peringkat kebangsaan tahun 2016 dimenangi oleh Pertubuhan Peladang Kawasan Kuala Langat, Selangor. Dipersilakan pengerusi ahli jemaah pengarahnya Encik Abdul Razak bin Hasbullah untuk menerima hadiah. Seterusnya Anugerah Persatuan Nelayan Jaya. Anugerah Persatuan Nelayan Jaya peringkat kebangsaan tahun 2016 dimenangi oleh Persatuan Nelayan Kawasan Miri, Sarawak. Dipersilakan pengerusi ahli lembaga pengarahnya Encik K.R. Jamali bin Haji Basri untuk menerima hadiah. Seterusnya Anugerah Inovasi Pertanian dan Industri Asas Tani Jaya. Anugerah Inovasi Pertanian dan Industri Asas Tani Jaya peringkat kebangsaan tahun 2016 dimenangi oleh Syarikat Sarjani Malaysia Sendirian Berhad. Dipersilakan pengarah urusan syarikat Encik Muhammad Alif bin Sarjani untuk menerima hadiah. Dan bagi kategori organisasi atau swasta yang terakhir, Anugerah Pemasar Tani Jaya. Anugerah Pemasar Tani Jaya peringkat kebangsaan tahun 2016 dimenangi oleh Syarikat Era Edar Marketing Sendirian Berhad. Dipersilakan pengarah urusan Profesor Dr. Hajah Hamsiah binti Haji Ismail untuk menerima hadiah. Majlis menjemput kesemua pemenang untuk
untuk berada di atas pentas bagi sesi fotografi.